أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Yang dimuliakan pada barisan tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan siap, tuan-tuan sedang hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada pagi ini bertemu kita di surau ini dalam suasana yang dingin, tenang, dan saya sebenarnya mengambil alih kerana yang sepatutnya hari ini Ustaz Qutaibah, tapi malam tadi dia ada urusan tak dapat dielakkan. Ya, betul-betul selepas saya info dia pun memberitahu ada urusan tak dapat dielakkan. Dia tak apalah. Ya, dah tengah malam saya nak mencari pengganti pun dah susah ya. Jadi tak apalah. Sekadarnya saya mengisilah masa pagi ini dengan peringatan-peringatan untuk kita ambil maklum, untuk kita bawa dalam kehidupan kita ini supaya kehidupan kita lebih baik dari semasa ke semasa. Tuan-tuan sedang hadirin hadirat muslimin muslimat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Muhammadin al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib sibati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rayhanatihi radhiyallahu anhuma qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuka rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa qala Tirmidzi hadisun hasanun sahihun. Dari Abu Muhammad Hasan bin Ali bin Abi Talib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangan radhiyallahu anhuma, katanya, aku telah menghafaz dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda ini, tinggalkanlah barang yang meragukan engkau kepada apa yang tidak meragukan engkau. Riwayat oleh Tirmizi dan Nasa'i, dan Tirmizi mengatakan hadis ini hasan sahih. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Tirmizi dan An-Nasa'i. Riwayatnya ialah daripada Abu Muhammad Hasan bin Ali bin Abi Talib. Ini cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang kita maklum, ya, Rasulullah ada dua cucu, Hasan dan Husain. Ya. Hasan adalah cucu Rasulullah yang dalam hadis ini memang menunjukkan adalah cucu yang memang disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah mendengar
Ketika mana Nabi sedang bersembahyang, cucunya bermain di badannya, maka Rasulullah biarkan, ya, membiarkan cucunya bermain-main di badan dia untuk memberi peluang supaya budak tu puas bermain baru dia pergi. Kita ni tengah sembahyang, dia kacau di badan kita. Kita pun goyangkan badan supaya jatuh budak tu, mengganggu pula kita katanya. Tak khusyuk pula. Ya. Rasulullah cucunya dibiar untuk diberi peluang. Sebab itulah namanya kanak-kanak. Zaman kanak-kanak memang zaman bermain. Sebab tu kadang-kadang bila kita bawa anak ke surau dan masjid, ya, setakat main sikit-sikit gurau-gurau tu biasalah. Cuma bila dia agak-agak melampau, kita cuba kawal. Tapi jangan sampai kita apa melarang dengan terlalu keras. Sebab itu memang zaman kanak-kanak. Dunia kanak-kanak memang bermain. Tapi kalau yang bermain tu bapak budak mungkin pelik lah. Sebab itu bukan dunianya. Kanak-kanak dunia begitu. Baik, menurut riwayat, pada suatu masa Hasan pernah menaiki mimbar di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah. Rasulullah berkhutbah ni, cucunya naik mimbar. Macam dengan budak-budak dia bermain-main, bergerak-gerak. Jadi tengok atuknya sedang berkhutbah, dia naik atas mimbar. Ya. Atuknya tak marah, tak ada syuh, pergi duduk sana, jangan kacau atuk nak berkhutbah. Lagi Rasulullah angkat cucu itu, didokong cucunya itu dan berpaling kepada manusia yang dihadapannya sambil berkata bahawa cucuku ini adalah sayyid, iaitu seorang ketua. Mudah-mudahan Allah menjadikan dia seorang pendamai di antara dua puak yang sedang bersengketa dari golongan kaum muslimin. Akhirnya apa yang dikatakan itu betul-betul berlaku. Kerana sebaik-baik saja wafat ayahandanya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Biasanya kalau Ali karramallahu wajhah, ya. Tapi di kitab ini tulis Ali radhiyallahu anhu. Pada istilah tu memang ada pengkhususan. Sebab tu bila kita dalam solat tarawih, kan kita sebut selalu kan, Al-Khalifatul Awwal Amirul Mukminin Sayyidina Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu an. Tapi sampai yang keempat, Al-Khalifatul Rabi Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajah. Ya Allah muliakan wajahnya. Jadi lain sikit antara Sayyidina Ali dengan sahabat-sahabat lain. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nabi yang lain. Kalau nabi yang lain kita sebut Nabi Adam alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ada lain, ya. Pada Nabi Muhammad dengan nabi yang lain ada sedikit kelainan, Sayyidina Ali dengan sahabat lain juga ada sedikit kelainan. Itu adalah panggilan untuk memuliakan, ya, Nabi dan juga Sayyidina Ali. Yang juga Sayyidina Ali ini adalah keturunannya juga menantu dia, iaitu isteri kepada Sayyidatina Fatimah. Baik, disebut sini sebaik saja ayahandanya Sayyidina Ali meninggal, maka bersegeralah mereka mengangkat Hasan ini menjadi pengganti sebagai khalifah. Tetapi setelah 6 bulan, jawatan tersebut diserahkan kepada Muawiyah, kepala negara yang pertama bagi kerajaan Daulah Bani Umayyah. Ya, kalau kita singkap balik sejarah, ya, saya ringkaslah, ini bukan cerita sejarah, ya. Nak sejarah, kuliah Ustaz Hubaib tu cerita sejarah. Ataupun Ustaz Zulkifli Jamil, itu sirah Rasulullah. Yes. Cuma sekadar ringkasannya, bila mana Sayyidina Hasan menjadi khalifah selepas ayahnya Sayyidina Ali, ketika itu berlaku pergolakan antara Sayyidina Hasan dengan Muawiyah bin Abi Sufyan dan berlaku peperangan. Dalam peperangan demi peperangan berlaku pembelotan, ya, pembelotan pengikut Hasan, sehingga mungkin karena mereka telah diberikan sesuatu rasuah dan sebagainya, akhirnya mereka belot dan menyokong Muawiyah bin Abi Sufyan.
Jadi bila persengketaan semakin berlanjutan, maka sampai dalam 6 bulan pemerintahan Hasan, maka Sayyidina Hasan mengatakan dia rela melepaskan jabatan khalifah, ya, dan menyerahkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan demi kesejahteraan, demi kemakmuran masyarakat orang-orang Islam. Bukan sebab dia kalah, dia belum kalah lagi dalam persengketaan, masih lagi dalam apa persengketaan dan peperangan. Tapi dia lebih mementingkan kedamaian, maka dengan rela hati dia mengundurkan diri dan menyerahkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan Muawiyah adalah pemimpin pertama di kalangan pemimpin Bani Umayyah. Jadi itu dalam sejarah Islam kan memang dia daripada Nabi, kemudian pada sahabat, kemudian tubuhnya kerajaan Bani Umayyah, kemudian kerajaan Bani Abbasiyah, dan terakhir Turki Utsmaniyah. Bani Utsmaniyah itu yang terakhir. Dan jatuhnya empire Islam terakhir Turki Utsmaniyah pada 1924. Maknanya tahun depan genap 100 tahun. 1924. Ketika itu naiknya nama Mustafa Kamal Atatürk. Mustafa Kamal sini bagus, bukan macam sana. Ya. Ketika itu kerajaan terakhir adalah Sultan Abdul Hamid kedua, seingat saya lah. Ya, ketika jatuhnya Turki Utsmaniyah. Ya, empire Islam terakhir. Sebab dah banyak faktornya terlalu banyak. Di antaranya dikatakan bila mana sudah terlalu jauh pusat pentadbiran agama negara Islam tu sampai ke Turki. Ingat, mula daripada mana? Masa zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pusat pemerintahan adalah di Madinah. Bila berkembang negara semakin luas, empire semakin luas, bertukar. Baghdad juga pernah menjadi pusat pemerintahan kerajaan Abbasiyah. Ingat saya Abbasiyah atau Umayyah? Abbasiyah. Baghdad. Betul, bila Baghdad hancur, banyak kesan sejarah yang hilang, yang dah beribu-ribu tahun disimpan. Tapi yang terakhir, bila Turki Utsmaniyah, dia terlalu jauh. Turki ini adalah, saya ingat, kalau salah fakta boleh betulkan ya, Turki ini salah satu-satunya negara Islam yang berada di Eropah. Di benua Eropah, kan semuanya negara kita sebut Uncle Sam, negara orang putih, orang-orang Inggeris. Tapi di situ ada negara Turki di Eropah. Dia dah jauh, dengan empire yang terlalu luas. Akhirnya dah tak dapat nak mengawal, dengan campur tangan lagi kolonial British dan sebagainya. Dia itu satu cerita yang sangat panjang. Akhirnya terpecah dan lemah, jatuh pada 1920. Itu je. Jadi nak memberitahu di sini bahawa itulah Sayyidina Hasan bin Ali yang lebih mementingkan kedamaian daripada mementingkan kekuasaan. Bukan mudah tuan-tuan. Kita tengok di depan mata kita bila berlaku politik pergelutan, yang nampak adalah kepentingan politik itu lebih utama daripada apa yang berlaku. Kadang-kadang sehingga boleh merosakkan masyarakat, boleh mengkucak-kacirkan masa depan pun boleh berlaku. Janji dapat apa yang dia mahu. Tapi ini tidak. Dia beri contoh bahawa kedamaian, keselamatan, keamanan itu lebih penting daripada kepentingan peribadi semata-mata. Baik, nilaian hadis ini. Hadis ini walaupun ringkas pengertiannya, mengandungi nilai hukum yang tidak kurang pula pentingnya. Kerana dengan berpandukan petunjuknya, seorang dapat mengambil sikap teguh dalam menghadapi segala perkara yang meragu-ragukan hatinya, sebagaimana yang akan dihuraikan di bawah ini. Baik. Pada hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan perkara yang meragukan atau yang mendatangkan syak wasangka di hati. Sabdanya mengenai perkara ini ialah tinggalkan perkara yang meragukan, iaitu perkara yang tidak menyenangkan perasaan.
Kerana dalam pandangan engkau perkara itu tidak terang keadaan dan yang demikian nyatalah kesamaran. Kemudian ambillah perkara yang tidak meragukan engkau, yaitu yang terang keadaannya, yang nyata hukumannya. Kesimpulannya, tinggalkan melakukan sesuatu perkara atau perbuatan yang tidak menyenangkan hati dan fikiran. Sebaliknya, kerjakanlah sesuatu yang mententeramkan hati, yaitu yang yakin, lebih sejahtera dan lebih terpelihara. Banyak benda kadang kita buat dalam kehidupan ini. Termasuk dalam bab ibadat pun kadang-kadang kita terganggu. Syak wasangka, bukan syak wasangka. Syak kadang-kadang ragu-ragu. Tengah sembahyang kat rumah, dah tak ada orang lain, tak ada siapa nak bantu, nak tegur. Sembahyang asar. 3 ke 4, dah ragu-ragu dah. Macam 3, macam 4. Tapi tak ada yang yakin. Kalau dia ada yang dia lebih yakin, itu yang dia ambil. Kalau dalam masa dia ragu-ragu tu 3 ke 4, 3 atau 4, tetapi hatinya lebih cenderung macam tak cukup lagi, macam baru 3, maka itulah yang dia ambil. Yang lebih yakin itulah yang jadi hukum. Maka dia kena tambah satu lagi, 4. Walaupun sebenarnya dah 4, dia akan jadi 5. Hakikatnya jadi 5, tapi pada dia yakin 4. Maka 4 tu yang dia ambil nilai hukumnya. Tapi kalau dia dah rasa yakin, memang dia yakin, tak ada keraguan, memang dah 4, dia tayat akhir terus. Padahal baru 3 rakaat. Hakikatnya baru 3 rakaat. Tapi dia yakin dengan 4 itu, maka itulah yang dia ambil 4-nya. Selesailah. Tak ada pula soalannya batal. Sebab dia memang yakin dia dah buat 4. Walaupun hakikatnya sebenarnya baru buat 3. Jadi yakin tu, keyakinan yang pertama, bukan keyakinan yang dibuat-buat. Macam 3, macam 4. Tapi rasa tu macam tak cukup. Kira cukup lah. Mana itu dah yang kedua. Yang pertama itu dah dia ambil kira. Yang kedua tu, itu keyakinan yang dibuat-buat untuk menutup keyakinan yang asal yang pertama. Kita buang keraguan, kita ambil keyakinan. Sementara itu, ada pula riwayat yang menerangkan arti perkara yang meragukan dan yang tidak meragukan. Menurut riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada seseorang lelaki akan hadisnya yang berbunyi, tinggalkanlah barang yang meragukan engkau kepada barang yang tidak meragukan engkau. Dikala itu lelaki tersebut bertanya, bagaimanakah caranya aku dapat mengetahui perkara itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Idza aradta amran fadha yadaka ala sadrika fa innal qalba yadtarib lil harami wa yaskunu lil halal." Apabila engkau hendak melakukan sesuatu perkara, maka letakkanlah tangan engkau di atas dada engkau, kerana sesungguhnya hati itu gelisah kepada yang haram dan tenang kepada yang halal. Jadi sebagai simbolik, sebab hati ini kan tempat di mana kita rasa was-was, yakin, rasa macam kurang, lebih. Hati ni kita dapat merasakan. Jadi Nabi ajar letak dalam dada, di atas dada kita, merasakan apa yang kita lebih yakin. Sebab di hati kita ni ada. Hati ni kita, dia bukan tengah-tengah kan hati. Saya tak pasti kiri ke kanan. Sebab kedudukan sakit. Cuma kita Nabi ajar, letakkan tangan kamu di atas dada, dan sesungguhnya hati itu gelisah kepada yang haram. Manusia secara logiknya, benda-benda tu tak boleh, haram, kita akan rasa gelisah, tak nak buat. Kalau dah terbuat, rasa macam bersalah. Tu jiwa kita. Kalau benda tu benda yang baik, benda yang elok, hati kita akan tenang. Orang yang buat jahat, dia pergi rompak peng sana, pergi buat ajab sini,
buat jenayah. Ingat hati dia tenang ke? Tak tenang. Dia tahu dia buat jahat. Sebab jiwa dia tak tenang. Kalau dia kat rumah tu orang ketuk pintu je, ketuk-tuk dia dah lari datang bukang. Dia ingat polis yang datang. Padahal kawan dia datang. Dia baru duduk lompat kucing pun dia pun pergi lari. Dia ingat ada polis nak tangkap dia. Jiwa dia dalam keadaan resah, gelisah. Ya, bila dia keluar dari rumah dia akan terasa macam diekori, terasa macam dipandang. Ya, sebenarnya walaupun dia dilepas daripada hukuman, hidup dia masih belum ditangkap, tapi ingat jiwa dia akan ada ketidaktenangan dan gangguan sebab dia telah membuat kesalahan dan sentiasa dia berhati-hati, memasang mata, memasang telinga, ya, untuk dia mengelak daripada mungkin ditangkap dan sebagainya. Tak tenang jiwanya walaupun dia berjaya buat kejahatan. Tetapi kegelisahan dan ketetapan itu adalah tertentu bagi orang yang kuat memelihara hukum, yang menjauhi segala syubhat dan berusaha meningkatkan dirinya ke darjat takwa. Okay. Perkara yang memang bagi kita sebagai manusia biasa ni, yang mana kita mengelak sesuatu yang haram dan kita buat yang halal. Tapi ada satu lagi manusia yang betul-betul menjaga, yang dia mengelak perkara syubhat. Dan dalam kita melakukan perkara-perkara yang ada syubhat ni, kadang-kadang perkara itu taklah haram, tapi kerana ada sedikit syubhat tu boleh mengganggu perasaan orang yang nak menjaga hati kita supaya sentiasa tenang buat sesuatu yang memang halal sepenuhnya. Malahan orang sedemikian pula kadang-kadang meninggalkan sesuatu yang halal kerana takut yang halal itu boleh jadi haram kalau dilakukan sebab ada syubhat ini. Ya. Ini orang yang betul-betul jagalah. Kita kadang-kadang cakap syubhat kadang tak kisah. Selagi tak jatuh haram, kita ni lah. Ya. Tapi sebenarnya tuan-tuan, bab syubhat ni kalau nak dibincangkan memang panjang. Lagi dalam kehidupan kita ini yang dalam kehidupan sekarang ini, dengan kehidupan kita yang bercampur-campur dengan masyarakat yang pelbagai, dengan ekonomi yang dikuasai oleh orang bukan Melayu, sehingga kadang-kadang kita nak mencari sesuatu yang betul-betul yang tiada keraguan tu kadang-kadang susah. Kehidupan kita penuh dengan syubhat. Dari segi makanan kita, dari segi apa saja keperluan-keperluan harian kita ini. Tuan-tuan ceklah di JAKIM sana, kalau yang selalu mencari logo halal tu, memang kebanyakannya peniaga-peniaga yang bukan Melayu. Mereka bersungguh-sungguh. Yang Melayu memang dah tak ramai. Yang bukan Melayu, mereka yang bersungguh-sungguh. Dan siapa yang beli? Kita juga yang beli. Beli tengok. Yang penting ada cap halal. Halal tu pun kadang-kadang sudah diseleweng. Macam-macam bentuk halal. Ada 3-4 jenis pattern halal. Ada halal yang tak dihalalkan. Ada halal yang memang halal. Kita pun dah ragu-ragu. Ini halal yang betul halal atau halal yang tak betul. Kita pun dah susah. Ya. Jadi harapan kita bila beli sesuatu makanan, kita mengharap supaya JAKIM dah selesaikan perkara ini dengan ada cap halal. Bila kita makan yang halal tetapi sebenarnya dah haram, kita kata ini semua JAKIM tanggungjawab ni. Kita lepas. Dia betul halal, kita makan je lah. Kalau tiba-tiba dia tak halal, ini kerja JAKIM lah. Tanggungjawabnya berat, tanggungjawab JAKIM. Sebab apa? Sebab kekurangan dari segi pasaran orang-orang kita yang mengeluarkan produk-produk makanan dan sebagainya. Ya. Jadi memang syubhat ni susah lah kita nak. Kadang nak elak ni memang susah. Sebablah Nabi sebut al-halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma syubhah. Halal tu jelas, haram tu pun jelas. Tapi di tengah-tengah tu ada perkara yang tak jelas, yang namanya syubhah. Syubhah yang kadang kita buat tu macam halal, kadang macam tak halal. Macam ini kita selalu buat atas keyakinan. Rasa macam yakin, bedal lah. Macam tak yakin lain macam je. Tak payahlah. Kadang-kadang bila
Macam makan makanan laut daripada pangkur kan, banyak makanan laut. Dan kita makan, saya sendiri pun kadang-kadang makan, tapi kadang-kadang terasa macam lain macam, tengok tulisan Cina pun lain macam je kadang-kadang. Kita pun terasa macam berat hati nak makan. Padahal dah ada tulisan halalnya. Itu atas kita punya insting. Insting kita rasa macam kalau berat untuk tidak makan, saya terus tinggalkan lah. Ya. Dia walaupun namanya Jamilah ke, namanya Ahmad ke, tapi punca keluar pada mana? Orang dia juga sebenarnya, bukan kita. Ya. Itu kalau nak cerita tentang syubha. Ya. Tapi di sini diberi contoh ketika mana Ibrahim bin Adham ditanya oleh seseorang. Ya, Ibn Adham ni adalah salah seorang ahli sufi, ya, orang yang hebat. Adakah tuan, yakni Ibrahim Adham, ingin meminum air Zam-Zam ini? Beliau menjawab, sekiranya ada timbaku sendiri, tentu akan ku minumnya. Jawapan itu berarti seperti semua timba yang dipakai waktu itu adalah milik, bukan milik dia, ya, yang dipandang olehnya harta syubhah, yang sama sekali tidak disukainya kerana meragukan hatinya. Sebaliknya, kalau ada timbanya sendiri, nescaya diminumnya air itu kerana kepunyaannya adalah haknya, yakni yakin halalnya dan tidak meragu-ragukan perasaannya. Itu Ibrahim Adham. Bukan dia nak curi timba tu pun. Cuma ditanya oleh seorang, hang tak minum ke? Tu kan timba ada. Oh, timba tak siapa punya. Meragukan, dia tak nak pakai. Sampai ke situ sekali jaga. Bagi kita tak ada masalah. Kita bukan nak curi pun, kita pulangkan balik timba tu. Lain kalau dia memang nak curi timba tu, itu dah haram. Hanya dia merasakan syubhah di situ saja, minum. Tapi kalau aku mempunyai timbaku sendiri yang pasti halal, aku akan minumnya. InsyaAllah. Sampai ke situ sekali dia menjaga dirinya. Ya. Kita ni bukan sekat syubhah, haram pun kita bedal. Itu jadi hukum halam tu. Halal, haram, halal, haram, halam. Langgar je. Kita ini. Ya. Di Ibrahim Adham. Baik. Disebut oleh Abu Zar Al-Ghifari, tamamut taqwa tarku ba'dil halal khaufan ay yakuna haraman. Kesempurnaan takwa ialah meninggalkan setengah yang halal kerana takutkan yang haram. Tinggalkan yang halal, benda tu halal. Tak semualah, benda yang confirm halal memang dibuat, tapi maksudnya sebahagian perkara yang halal itu tinggalkan sebab takut. Ya, bila ada syubhah yang banyak, takut akhirnya menjadi hukum yang haram. Ya, jadi bila kita nak kata syubhah, tuan-tuan, kita punya gaji bulanan pun syubhah, tuan-tuan. Ya. Kecuali kalau tuan-tuan ni semua robot yang tak pernah kurang tenaganya, kerja daripada 8 pagi hingga 5 petang. Begitulah tenaganya, 100% dia punya tenaganya. Itu mungkinlah. Tapi tak ada orang begitu. Ya. Kita manusia, kadang-kadang tak sihat, kadang-kadang bad mood, kadang-kadang tak ada idea, kadang-kadang Allah macam-macam hal. Datang kadang dah terlewat, balik terawal, rehat tak lebih masa. Biasalah. Masa kerja kadang-kadang kita penat, kadang-kadang tertidur sekejap. Nak tidur, nak hilangkan penat sekejap, terlajak pula tidur. Sampai hilang, dicari majikan, mana orang yang tak muncul-muncul. Jadi benda-benda itu sebenarnya telah mengganggu kita punya waktu kerja resmi. Itu belum lagi masa kerja, tengah kerja resmi ni, sempat off sekejap, kita bekerja peribadi ketika mana kerja resmi. Sambil membuat kerja komputer, sebab melayar internet, tengok layar movie sekejap. Oh, boring kerja ni, layar je lah. Oh, setengah jam. Bos lalu je, tutup, buat kerja lagi.
Itu semua perkara-perkara yang dikatakan syubhat semua itu. Sebab bila di akhir bulan, ketika mana gaji datang, kita tak pernah declare pun, bos bulan ni minta potong ya. Apa hal minta potong? Ada 3 kali datang lewat 5 minit, ada 5 kali balik awal 5 minit. Hari tu pernah lajak rehat setengah jam kan, saya sampai 40 minit, lebih 10 minit. Lepas tu pernah tertidur masa kerja, pernah bos pun tak payah declare lah. You declare, air lagi banyak cengkelat. Bos lagi banyak cengkelat. Dia pun tak nak dengar lah. Cuma dia mungkin pesan, mana kerja bagi baik ya. Jangan banyak kasih tuang gaji penuh. Kecuali memang kalau dah cuti, ambil MC yang cuti yang panjang tu mungkin lain ceritanya. Cakap benda-benda begitu tak mengurangkan gaji, 1 sen pun tak kurang. Jadi caranya kita nak membersihkan diri kita daripada syubhat itu, jangan kena kita sedekahkan, infakkan harta kita. Sebab nilainya yang tak bersih dalam sebahagian gaji kita tu, kita kena keluarkan. Sebab disebut dalam Quran, khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Keluarkan daripada harta kamu. Khuz, keluarkan min amwalihim, harta-harta kamu, tutahhiruhum, untuk membersihkan, wa tuzakkihim, dan mensucikan biha, benda-benda tu. Itu termasuklah zakat, sedekah, infak, untuk membersihkan harta kita. Kalau kita tak keluarkan langsung, maka gaji kita dah bercampur setiap bulan yang bukan hak kita, campur. Memang jadi banyak, tapi nanti satu ketika Allah tarik nikmat gaji kita yang banyak itu, tak keluarkan benda-benda yang bukan milik kita, dengan perkara lain yang akhirnya hilang harta kita dengan cara-cara yang kadang kita tak sangka. Ya. 7 lah. Ya. Baik, jadi sebagai kesimpulannya, betullah ya. Hadis ini menunjukkan bahawa kewajipan melakukan sesuatu yang diyakini keadaannya dengan meninggalkan sesuatu yang diragukan atau disyaki. Sama ada dalam perkara ibadat maupun dalam hukum-hukum yang lain. Di sini disebut misalnya seorang yang yakin bersuci, yang ini masih berwudu, kemudian dia ragu dan syak tentang sama ada wuduknya masih ada ataupun tidak, maka dia kembali kepada keyakinan yang ada pada dirinya. Kadang kita maghrib nak isyak kan lepak-lepak kat belakang, minum medang. Bila dah azan isyak, aku dah batal belum ya? Duk fikir-fikir rasanya tak batal lagi, tak terkentut lagi, tak apa lagi. Bolehlah. Yang kita yakin itu yang diterima. Tapi kalau memang macam dah batal, kira-kira halal lah, kira sah lah, terus pergi sembahyang, maka dah kira tak salah. Sebab bila dah keyakinannya lebih itu pada yang batal, maka sudah dikira batal. Walaupun sebenarnya dia masih ada wuduk, tapi sebab dia dah yakin dia dah batal, dia kena ambil wuduk. Selanjutnya, kalau dalam sembahyang, teruskanlah sembahyang dan tinggalkan keraguannya tentang ini dalam sembahyang lah, benda-benda sembahyang, tak lebih rakaat, kurang rakaat, dah batal atau belum. Apa-apa kembali kepada perkara yang kita yakin. Tinggalkan yang ragu, ambil yang yakin. Tinggalkan yang haram, ambil yang halal. Dan cuba juga elakkan perkara-perkara syubhah. Dalam hidup kita banyak perkara syubhah. Allahu a'lam. Saya cukup untuk pagi ini, sekadar mengisi masa ruang yang telah dikosongkan oleh penceramah yang sepatutnya pagi ini. Jadi mudah-mudahan memberi manfaat kepada tuan-tuan dan diri saya untuk menambah nilai kehidupan kita ke arah yang lebih baik. Ya, biarlah hari ini lebih baik daripada semalam dan esok lebih baik daripada hari ini. Sentiasa baik dan terus baik. Kalau tak baik pun kita usaha untuk jadi lebih baik. Allahu a'lam.
yang baik kepada Allah SWT, yang lemah di saya sendiri. Jadi saya akhirnya bacaan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.